ketika ucapan beliau di UNGA baru-baru ini, Presiden Barack Obama ada mengatakan bahawa beliau masih menghormati hak kebebasan individu untuk bersuara di Amerika. Itu tercatat dalam perlembagaan Amerika. Dan beliau mengutuk sekeras-kerasnya mereka yang melakukan provokasi terhadap orang lain, terutamanya dalam konteks filem yang menghina Nabi baru-baru ini. Dan juga beliau tidak masih juga melihat mereka yang melakukan keganasan yang juga menimbulkan kekecewaan, biarpun segelintir sahaja di kalangan umat Islam yang melakukan demikian, misalnya di Libya mengakibatkan duta mereka terkorban di Benghazi, dan juga apa yang berlaku di Sudan, di Khartoum dan juga di Pakistan, hanya segelintir, tapi beliau mengutuk sekeras-kerasnya berbanding apa yang berlaku di Amerika Syarikat sendiri. Adakah ini menjadi tipping point yang besar kepada Barack Obama, bagaimana isu berkenaan dengan foreign policy-nya, berkenaan dengan tindakan yang terhadap perang ke atas keganasan dan sebagainya, dan masa depan Iran, masa depan Afghanistan dan juga di Timur Tengah. Okey. Dalam konteks ini, Saudara Nazri, saya melihat apa yang cuba Obama lakukan dalam penggal yang kedua ialah untuk memastikan retoriknya menjadi kenyataan. Tapi pada masa yang sama dia akan berdepan dengan masalah untuk berhadapan dengan realiti politik dalaman Amerika dalam memberikan reaksi terhadap reaksi politik yang lebih luas. Jika kita lihat tentang apa yang berlaku di Libya dengan pembunuhan duta Amerika di Benghazi dan sebagainya, ucapan beliau diunggah, malahan respon daripada Hillary Clinton tentang perkara itu amat menarik, dan bagaimana juga dengan respon daripada konservatif GOP dan Romney. Dalam konteks ini saya melihat dan saya sangat setuju dengan Krugman apabila dia mengatakan bahawa sejauh mana American politik pada masa yang sama juga harus menerima realiti dan harus mengubah suai realiti, terutama dalam dasar luar dia. Dalam konteks ini, jika kita lihat Obama cuba memberi satu hala tuju yang baru dalam konteks dasar luar Amerika. Mengapa dalam ucapan diunggah itu penting? Saya melihat ialah bagaimana dia untuk memberikan kepuasan kepada dua-dua pihak. Dua-dua pihak di mana yang mengatakan bahawa okey, kamu boleh mempunyai kebebasan menghormati perlembagaan Amerika, tapi pada masa yang sama juga dia cuba memberitahu kepada masyarakat dunia bahawa kami juga memahami sensitiviti anda. Dan ini yang harus dilakukan. Dan kalau kita lihat dengan apa falsafah konservatif dan sebagainya, lebih menekankan kepada falsafah dalaman Amerika itu, dan bagaimana Obama harus berdepan dengan ini. Tapi pada masa yang sama juga saya melihat yang jika kita mengatakan dasar luar Amerika tertumpu kepada Europe, tertumpu kepada Middle East setengahnya. Dan di sini saya percaya bahawa Amerika juga berdepan dengan masalah untuk memastikan bahawa mereka bukan sahaja berada di hadapan dengan perubahan yang berlaku di Timur Tengah terutamanya tetapi juga untuk memastikan bahawa mereka up to date, kita kata up to date dengan perubahan yang berlaku itu. Itu cabaran utama. Contohnya bila kita mengatakan Amerika semenjak daripada Bush mengatakan democratization of Middle East. Dan jika kita lihat, mungkin kalau kita mengatakan democratization itu prosesnya, kalau tahap pertamanya itu sudah berlaku sekarang ni. Kebanyakan diktator sudah hilang dan sebagainya. Tapi tahap keduanya ialah penerimaan democratization itu. Maknanya, kalau sebelum ini, kalau kita lihat apa yang berlaku di Tunisia, di Algeria, apabila golongan yang Islamis itu menang, mereka akan campur tangan dan sebagainya untuk memastikan itu tidak berlaku. Dalam konteks ini, saya rasa beban yang harus dipikul oleh Obama bahawa demokratisasi itu telah berlaku dan mereka harus menghormati proses demokrasi yang telah dijalankan di negara dan ini di negara Timur Tengah dan ini merupakan cabaran utama dasar luar mereka, dan ini saya rasa akan menjadi topik utama dalam perbincangan debat. Okey, kita akan tunggu debat seterusnya menjelang 6 November nanti, dan juga kita tahu debat bagi naik presiden juga akan berlaku pada 10 Oktober. Jadi kita akan lihat fakta-fakta yang lebih tuntas yang bakal dibawakan oleh wakil Republikan dan juga Demokrat, dan kita lihat dunia pun sudah berubah. China terus naik, adakah itu juga memainkan peranan tentang perdagangan antara China dan juga mereka bakal menentukan ataupun nasib Obama pada kali ini. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hamidan Abdul Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Razak School of Government. Jika ada sebarang pandangan anda, hantarkan ke Facebook Esrawani, ke Twitter Esrawani dan juga email kami. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam edisi yang lain. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih.